semasa kempen PRU ke-15. Acap kali kita diingatkan mereka tidak akan menyokong parti lain, yang parti lain tidak akan menyokong parti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada November 2022 tiada siapa yang dapat buat dapat majoriti penuh. Tiada siapa yang boleh mendabik dada menyatakan beliau menjadi Perdana Menteri. Perlembagaan persekutuan kita adalah jelas. Perdana Menteri mesti mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dia tak kata Perdana Menteri mesti memperolehi sokongan majoriti ketua parti. Dia tak kata Perdana Menteri mesti mendapat sokongan daripada Presiden UMNO. Tidak. Saya nak tuan-tuan puan-puan perhalusi apa yang saya ingin katakan. Kerana saya penuh percaya sehingga hari ini Anwar Ibrahim masih tidak lagi mempunyai majoriti sokongan ahli Dewan Rakyat. Percayalah, yang Anwar Ibrahim ada hanyalah perjanjian dengan kawan-kawan ketua parti. Itu je yang PH ada. Yang PH ada adalah seorang timbalan Perdana Menteri daripada parti UMNO yang terpaksa menyokong Perdana Menteri. Sebab apa? Tengok kronologi kes dia. Dia telah pun dipanggil membela diri. Bela diri sebelah kaki dah dalam Sungai Buloh. Kalau dia tak dapat jelaskan pembelaan dia, dua-dua kaki dalam Sungai Buloh. Untuk kes Zaid Hamidi, Presiden UMNO, 47 kes. Bukan sahaja sebelah kaki dah ada di dalam Sungai Buloh, dia dah 1,5 kaki dah. Kerana Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semasa memanggil Zaid Hamidi untuk membela diri telah menyatakan bahawa anggapan rasuah itu terbukti. Maka tugas pembelaan dalam kes Zaid Hamidi menjadi lebih tinggi untuk melepaskan dan dibebaskan pada akhir kes pembelaan. Kemudian senyap kes tersebut tak berjalan. Habis pilihan raya, tiada siapa dapat majoriti. Kemudian dia dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Betul? Kronologi tidak menipu. Apa yang berlaku selepas itu? 2 surat representasi diutus ke Jabatan Peguam Negara. Peguam negara yang sama yang telah meneruskan kes terhadap Zaid Hamidi, peguam negara yang sama yang telah membawa kes sehingga dipanggil membela diri, peguam negara yang sama yang telah menyoal balas Presiden UMNO tersebut, adalah peguam negara yang sama yang hadir ke mahkamah pada 1 pagi tersebut dan menyatakan nak tarik balik kes, tidak ingin teruskan DNAA, discharge not amounting to an acquittal. 11 alasan katanya wujud dalam keputusan Jabatan Peguam Negara untuk DNAA. Bukan 1 kes tetapi 47 kes. Timbul satu persoalan di kepala saya, dan saya rasa akan timbul persoalan yang sama dalam semua orang. Kalau bukan Zaid Hamidi, dapat ke dia layanan yang sama? Kalau bukan dia Presiden UMNO yang mempunyai 1 kerusi parlimen, membawa bersamanya 29 lagi, 30 kan, akan dapatkah layanan yang sama? Fikirkan. Fakta dan kronologi menunjukkan bahawa selepas beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, representasi tersebut telah diterima, 47 kes itu telah digugurkan DNAA. Kemudian Peguam Negara menyatakan ada 11 alasan, dan Peguam Negara menyatakan akan menyiasat. Siasat punya siasat, punya siasat, punya siasat, punya siasat, punya siasat, sampai bila? Dah berapa lama dia orang siasat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, dah berapa lama dia orang siasat? Mereka dah siasat kes ni, dan saya rasa masih siasat kes ini sehingga sekarang. Adakah anda rasa dia orang akan selesai siasat? 47 kes
masih tengah siasat. Sedangkan kes telah difailkan, pembelaan telah dipanggil, beliau telah pun beri keterangan, 7 hingga 8 lagi saksi pembelaan telah memberi keterangan, tinggal hanya mahkamah untuk putuskan. Zaid Hamidi ni ada 2 kes. Satu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, 47 kes tersebut di NAA. Ada satu lagi kes Mahkamah Tinggi Shah Alam. Pembelaan tidak dipanggil. Sekarang berada di Mahkamah Rayuan. Pihak pendakwa raya buat rayuan. Dan apa yang pihak pendakwa raya buat? Setiap kali hadir ke Mahkamah Rayuan, belum siap, pohon tangguh. Hadir Mahkamah Rayuan, belum siap, pohon tangguh. Hadir ke Mahkamah Rayuan, belum siap, pohon tangguh. Yang 47 kes tu siasat sampai tak tahu. Yang di Mahkamah Rayuan Court of Appeal, pohon tangguh, pohon tangguh, pohon tangguh, pohon tangguh. Minta maaf, sampai bila rakyat nak dibodohkan begini? Minta maaf, sampai bila kita nak biar diri kita ditarik hidung kita sebegini? Minta maaf, sampai bila rakyat nak bangkit ni? Laporan polis telah dibuat. Gerakan Selamatkan Malaysia. Ingat Cikgu Bat? Kita Kedang Wangi, kita buat laporan polis. Cikgu Bat, dia panggil tak untuk siasat? Laporan polis tersebut? Tak. Maksudnya apa jadi kepada laporan polis tersebut? Ketua Polis Negara, apa jadi kepada laporan polis tersebut? Adakah kerana dia Presiden UMNO boleh senyap? Adakah kerana dia Presiden UMNO dan sokongan itu penting sangat untuk Timbalan Perdana Menteri sokong Perdana Menteri, Perdana Menteri sokong Timbalan Perdana Menteri? Tuan-tuan dan puan-puan, KKB mungkin tak mampu mengubah apa-apa di Putrajaya, tapi KKB akan menghantar satu mesej yang jelas bahawa rakyat dah muak dengan permainan kuasa sebegini. KKB mesti menjadi satu referendum. Sebab itu saya katakan, undang-undang kita sekarang ini sedang dirobak-rabikkan oleh pentadbiran hari ini. Jangan salahkan sistem kehakiman. Apabila seorang hakim menjadi hakim mendengar kes, dia pengadil. Dia tak boleh kata okey tepi buka saya skor. Tak boleh. Hakim takkan skor gol tu. Hakim dia akan buat keputusan. Dia akan bagi peluang kepada pihak pendakwaan, dia akan bagi peluang kepada pihak pembelaan, dia akan bagi hujahan, dia akan dengar hujahan, saksi dan sebagainya. Dia akan buat deduction exercise tersebut berdasarkan keseluruhan keterangan dan dia akan buat keputusan. Itulah tugas seorang hakim. Hakim tak boleh paksa pihak pendakwaan no teruskan kes. Tidak. Kerana ianya adalah tugas pendakwaan untuk membawa kes. Kita nak tanya kepada Peguam Negara Malaysia ni, Peguam Negara Malaysia, dia memakai pelbagai topi. Dia merupakan Peguam nombor 1 di Malaysia. Dia menjadi penasihat utama kepada kabinet, dia menjadi penasihat utama kepada kerajaan, dan dia juga menjadi penasihat utama menjaga dan memelihara kepentingan kita semua. Sebab itu, kalau ada jenayah yang berlaku, akan ada pembelaan kepada yang dituduh, dan yang akan mewakili masyarakat semua adalah pendakwa raya. Pendakwa raya harus menjawab sampai bila nak siasat kes ni. 47 kes. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah bila saya kata, kerajaan ini dia tidak ada landasan sebenarnya. Dia adalah satu patched up coalition. Jumpa dengan Syekh Hamidi, cikgu jumpa dengan anak murid, maka terjadilah kerajaan. Sedih tapi itulah realitinya. Dan realiti ini bukannya kita cipta-cipta. Realiti ini betul wujud di hadapan mata. Jangan percaya apa saya kata malam ni. Pergi cek fakta. Bila TPM diangkat menjadi TPM, bila representasi itu dihantar, bila kes itu ditarik balik. Tapi Datuk Seri, ada juga yang menyatakan sebenarnya
Datuk Seri merupakan pemenang ketika itu, Mm-mm. dan juga Datuk Seri beri laluan kepada Datuk Seri Zahid untuk dapat kerusi, untuk dapat formkan government madani. Macam Datuk Seri cakap tadi, kalau Datuk Seri menang, mungkin kerajaan madani tak dapat ditubuhkan. So what's your comment on that? Susah nak komen. Saya akan ambil jalur rasmi lah. Rasminya SPR umumkan saya kalah 348. Okay. Tapi sebenarnya dalam proses kiraan undi itu sebenarnya, secara jujur saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Seri Anwar dalam pukul 2.30 pagi. Itu yang menarik sebab di Bagan Datuk ni 60,000 yang undi. Tapi Sebab pukul 2-3 pagi. tempat-tempat lain dah umum dah. Di Bagan Datuk ni tak umum lagi kan. Jadi ketika itu saya cakap dengan kau, we have to fight. Kita kena make sure kita kill betul-betul. Undi rosak pun dekat 800. Saya kan kalah 348. Jadi we want to continue and fight. Iyalah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar waktu itu bertelefon. Dia kata okay, I was impressed dengan you punya kerja kuat di Bagan Datuk dan sebagainya. Tapi Sam, kita nak tubuh kerajaan. Kan? Datuk Seri Zahid telah pun keluar surat, tanda tangan untuk menubuhkan kerajaan. Ketika itu plus Datuk Seri Zahid punya kemenangan, dia jadi 30 kursi parlimen. Pakatan Harapan ada 82 campur dengan 30, just nice 112 untuk tubuh kerajaan. Saya tanya Datuk Seri Anwar, saya kata, bos, ini betul-betul berlaku tak? Is this really happening? Saya tak mau jadi macam dulu lah. Tak nak kena game lah. Tak kena game kan. Kali ni kita nak buat betul-betul kan. Kita, yes Sam, you are forming the government.